Relax bro. Okay, Alhamdulillah kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro episod istimewa yang ke-24. Jangan lupa terus follow, like dan share kami di semua platform social media kami, di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan juga Spotify demi kelestarian. Saya tambah sikit dan sokongan anda semua. Okay, bersama kita pada hari ini tetamu istimewa saudara ataupun Bro Azlin. Okay, Bro Azlin kita ada chemistry ni, kita ada ni. Rupanya kami Azlin ni adalah anti-MU. Mana Okay. mana sama. Kira sama lah. Sama. Liverpool. Dia tak ada kelab. Tak kira. tak suka Yang je. penting dia bersama-sama dengan kumpulan yang tak bersama dengan MU. Tapi MU dah ucap tahniah kepada Liverpool. Terima kasih. Sebab terima kasih. dia dah sampai ke pasal level macam Manchester United. Sama dengan Real Madrid, Barcelona yang nampak ada full functioning clubs lah. So tahniah lah. Selamat datang. Yang ni macam bank ada duit banyak, tak tahu nak buat apa. Tak, banyak ke duit Liverpool? Tak serius. Liverpool dah banyak duit. MU lagi banyak. Dia kena jual salah tu 1.4 bilion, dia banyak duit dia. So okay. Itu selingan saja. Okay, Azlin sebagai pegawai tugas-tugas khas di Kementerian Pertahanan di Medan. So saya kira dengan kementerian baru berapa bulan ni? 3 bulan. 3 bulan lebih kurang berada di Kementerian Pertahanan. Saya kira antara isu-isu yang terhangat dalam bulan inilah Februari. Dalam bulan ini Februari, pengunduran Tan Sri pengurusi LTAT. Kemudian disusuli dengan pengunduran CEO Datuk Nazim. So itu LTAT ni, untuk makluman penonton, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Okey, tabung amanah amanah Angkatan Tentera, yang mana dia consider as fund ataupun tabung amanah untuk persaraan tentera-tentera. Dan daripada tabung inilah lahirnya anak-anak syarikat yang begitu banyak sekali, dan antara yang core-nya adalah Bosted lah. Okey, dan yang Pharmaniaga semua, Pharmaniaga ubat-ubat ni semua di bawah LTAT. Dan cuba bila berlaku pengunduran jawatan-jawatan penting ini, dia macam bagi satu message tau. Message kata apa ini? Adakah sebab tu kau menteri ni? Adakah ini sebab dia orang ni bukan geng bersama-sama dengan kepimpinan Datuk Seri Khalid Nordin? Mereka ni adalah orang Datuk Seri Muhammad Hassan. Ataupun adakah mereka tak setuju dengan dasar baru yang dia bawa dia menteri? Sebab baru tadi saya tengok ucapan Datuk Seri Khalid sangat baik pada saya, menjelaskan hala tuju dan penstrukturan semula LTAT. Okay. Apa yang berlaku baru-baru ni dengan peletakan jawatan dua lah, maknanya ketua eksekutif Datuk Nazim dulu, diikuti dengan beberapa minggu selepas itu pengerusi sendiri, dan ada pengarah kanan juga letak jawatan. Saya rasa bila ketua eksekutif keluar, pengarah kanan keluar, I think that one is normal lah dalam mana-mana dunia korporat pun. Kalau CEO keluar kan, dah tentulah orang kanan beliau pun akan ambil pendekatan yang sama. Kalau pengerusi itu sendiri yang sebenarnya ada sedikit elemen surprise lah, ataupun memeranjatkan lah. Pertamanya kita treat ataupun kita anggap itu sebagai keputusan peribadi yang kita hormati, yang diambil oleh mereka untuk meletakkan jawatan. Yang paling mustahak, kita nak pastikan bahawa Lembaga Tabung Angkatan Tentera itu berjalan seperti biasa dari segi fungsi dan juga peranan serta perkhidmatannya kepada serviceman, anggota-anggota askar sebagai pencarum kepada tabung. Sebab dia tabung persaraan dia macam KWSP untuk mereka yang bekerja swasta, dan bagi KUAP lah, kumpulan wang amanah persaraan untuk mereka yang kerja kerajaan. Signal market tu sebenarnya mungkin dipengaruhi oleh the hoo-ha yang berlaku dalam media, yang seolah-olah menggambarkan ada sesuatu yang berlaku dalam Kementerian Pertahanan ataupun dalam LTAT sendiri, yang mana saya stand guided dengan apa yang diberi jaminan oleh menteri, menjawab pun di parlimen. Beliau tunjuklah dia punya calm dan juga dia punya composure tu. Beliau tidak memilih untuk menjawab setiap laporan berita dengan headline-nya yang sensasi. Beliau memilih untuk menjawab di tempat yang teragung lah, ataupun tempat yang di Dewan yang mulia, iaitu di Parlimen, untuk menerangkan tentang apa yang berlaku,
dan juga untuk menyatakan tentang pendirian beliau tentang isu ataupun tentang apa yang sedang berlaku. Ada cadangan untuk menstrukturkan semula LTAT dan anak-anak syarikat, yang mana ada beberapa perkara dasar yang Awak Menteri tak setuju, ataupun yang tak setuju pun bukan sebab apa, bukan sebab ada kepentingan peribadi dan sebagainya. Lebih kepada nak pastikan bahawa keputusan itu adalah keputusan yang betul-betul dibuat mengambil kira segala cabaran masa kini, konteks semasa, dan yang paling penting untuk memastikan tabung persaraan tersebut sustainable ataupun mampan ataupun lestari lah. Kita pinjam perkataan Lestari, perkataan Dr. Masul Sustainable tadi. lah. Lestari. Sustainable to make sure yang tabung LTAT itu sebagai sebuah tabung persaraan dengan mandatenya yang tersendiri adalah mampan dan juga lestari. Sebab itu agak beri minister ataupun menteri yang bertanggungjawab sedikit masa untuk tentang soal itu, yang mana keputusan besar dan penting. Tak boleh hanya 1-2 bulan ni kita terus buat keputusan. Keputusan besar dan penting yang perlukan sedikit masa untuk diteliti apakah pilihan-pilihan lain yang ada untuk memastikan situasi menang-menang pada semua mereka yang terlibat. Itu dia punya. But you cannot disagree with me if I say the incident yang berlaku dekat LTAT ni dalam tempoh Datuk Seri Khalid menjadi menteri selama 3 bulan ni will raise a lot of eyebrows. Itulah kata, pertama jangan terpengaruh dengan apa yang dihibahkan dalam media. Apa yang paling mustahak adalah kita beri jaminan sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa tabung tersebut berjalan fungsi dan sebagainya dengan baik dan sebagainya. We protect and preserve tabung tu sendiri untuk pastikan kesejahteraan ataupun kepentingan pencarum itu sentiasa terpelihara. Apa juga keputusan ataupun cadangan penstrukturan itu perlu dibuat secara teliti, cermat dan juga mengambil kira kepentingan semua pihak. Kita tak nak the same thing happen apa yang berlaku baru ni. Cadangan untuk menjual saham Bausted Plantation kepada KLK yang akhirnya jadi satu isu politik, dibangkitkan di Parlimen dan akhirnya kerajaan tolak. It's supposed to happen. Bermakna mungkin pada ketika itu tidak dilakukan dengan cermat, teliti, dia jadi sentimen politik. Dia jadi sentimen politik. Walaupun kita tahu Bausted Plantation sedang berhadapan dengan cabaran dan sebagainya. Dan selling to KLK is the right corporate move. Yalah, kita boleh discuss lah. Perspektif. Tapi pokoknya kerajaan memang dah tolak dan perkara itu tak berlaku. Kita tak nak the same thing happen. Itu. Tapi where we put stop on this sebab akhirnya nanti bila dia jadi macam government tu akan kurang berfungsi bila mana nak buat benda betul pun just because takut dipolitikkan. Benda betul tak jadi. Tapi saya kira beberapa perkara juga PMX pun berani juga. Ada benda-benda yang dia buat je. Korang nak kata apa kata. Sekali dia. So itu stok. Itu situ ada keberanian kat situ. Okey. Tapi isu Bausted ni saya kira kerajaan terlalu awal masa tu. Masa tu laju sangat dia reject. Tapi lah kita dekat Relax Bro ni, bro. Kita ada benda yang kita sokong lah. Benda kita tak sokong lah. But harap-harap semua relax lah. Okay. Kita nak beralih pada satu topik yang terakhir sebab Pro daripada Johor, KPJ, Agung baru kita daripada Johor, kita ada pemangku. Tapi saya tak puas hati dia kejap. Mana? Yang mana? Dan saya nak, kalau boleh, Azli boleh cerita sikit. Sekarang ni apa hala tuju baru Menteri Pertahanan? Okey. Untuk Menteri Pertahanan yang LTT. Untuk LTT khususnya. Macam kita tu, back to its original mandate sebagai sebuah tabung persaraan yang memelihara kepentingan pencarum, iaitu tentera kita sendiri. 100,000 lebih yang mencarum. 10% kita tolak gaji, 15% daripada duit yang masuk dalam tabung LTAT tersebut adalah daripada kerajaan. Dan kita nak pastikan bukan sahaja we protect the value of the caruman, kita juga ada tanggungjawab untuk pastikan ianya berganda. Sebab once mereka tamat perkhidmatan, itulah tujuan tabung persaraan. Dan ada, kita ambil beberapa model lah. Kita boleh ambil model EPF sebagai contoh, yang hari ni kita asset under management hanya 10 bilion, yang terkecil lah kalau nak dibandingkan dengan KWSP, dengan KUAP, dengan tabung haji even. Ini tabung haji sendiri, we are the smallest.
Tapi nak pastikan bahawa not only we protect the value, we preserve the value, but at the same time kita ada tanggungjawab untuk to grow the value supaya akhirnya pencarum ini tamat perkhidmatan nak bawa keluar ke ataupun nak simpan ke, kesejahteraan mereka terjamin. Calon-calonnya dah ada ke? Dah CEO itu. semua. We lead it to the authority lah. Polis hantar CV. Okey, tadi Okey. lah. Okay, dah habis ya? Tak ada cerita LTLT dah, tak ada cerita Defence Ministry, kita nak cerita pasal Johor lah. Macam kata tadi, kita ada Agong daripada Johor. Quite interesting to see Yang di-Pertuan Agong ke-17 ni. Dan kita ada juga Pemangku Sultan Johor yang also quite interesting, Tengku Mahkota Johor. Cumanya baru-baru ni kita dapat mendengar ucapan pertama Yang di-Pertuan Agong merasmikan persidangan Dewan Parlimen, yang saya rasa dia bukan nak cakap luar biasa tu, bukanlah luar biasa, tapi dia luar daripada norma. Cara dia yang bersahaja, macam cakap kat rumah, kan? Cara dia menyampaikan ucapan tu macam cakap kat rumah, macam cakap kat sebelah-sebelah je kan. Itu satu. Yang keduanya, ada ucapan tuanku yang dilihat oleh sesetengah pihak, dan saya rasa benda ni kalau by constitution pun kita kena setujulah, yang sedikit melangkaui batasan perlembagaan. Yang ini diutarakan oleh YB Pasir Gudang, Hasan Karim, YB Hasan Karim, yang kata tidak boleh tidak, dia kata, ini ayat dia, tidak boleh tidak untuk tuanku menidakkan permohonan mana-mana parti politik membentuk kerajaan sekiranya dia ada cukup nombor. So pendapat Ketua Muda Johor? Saya rasa it's all about tafsiran. Bagaimana kita menterjemahkan titah diraja sempena pembukaan parlimen itu, apa yang dimaksudkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong itu sendiri, tentang apa yang beliau maksudkan bahawa beliau tidak akan, maknanya beliau tidak akan melayan ataupun entertain mana-mana usaha untuk menggugat kerajaan. Yang dimaksudkan mungkin lebih kepada usaha jalan belakang ataupun tebuk atap lah. Maknanya melalui SD lah. Even saya rasa YDPA yang lepas pun di penghujung pun dah ada cakap benda yang sama. Saya rasa itu yang itu sebenarnya tafsiran. Cuma apa yang Hasan Karim buat adalah beliau lebih go into the details ataupun soal technicality of the constitution tu. Yang mana saya rasa kita yang mengamalkan sistem raja perlembagaan parlimen demokrasi ni, apapun kita akan stand guided dengan perlembagaan lah. I think the real thing is the intention lah. The intention lah. Kalau the intention untuk manipulate apa yang titah Yang di-Pertuan Agong itu, he has to bear the consequences lah. Tapi kalau tapi yalah, I think it's all about interpretation. Kalau tapi kilas pandang sekali dengar apa yang dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah, andai kata kalau ada usaha nakal untuk menggugat kestabilan dan kedudukan kerajaan pada hari ini melalui langkah Dubai lah, tanda tangan SD lah. Yalah, sebab Perdana Menteri pun, kalau andai kata kalau ikut ruling ataupun ikut perlembagaan, andai kata kalau beliau tewas dalam undi tak percaya di parlimen, suka tak suka, maknanya keabsahan dia sebagai Perdana Menteri pun akhirnya diuji. Kat situ kita boleh rujuk balik perlembagaan, di mana peranan Yang di-Pertuan Agong, mana peranan Dewan, mana peranan mereka yang menyokong dan sebagainya dalam kalangan parlimen. Tapi kalau Hasan Karim, dia cuma Hasan Karim ni lah 2-3 menjak ni saya nampak dia sengaja, dia bersifat provokatif. Dia sentiasa against the itu memang sifat beliau secara peribadi, kerana dia datang daripada parti sosialis. So dia memang anti-establishment all the way. Itu kita tak ada masalah. Cuma yang saya lihat 2-3 insiden yang berlaku sejak kebelakangan ini, dia memang sengaja mengundang perkara-perkara sedemikian seolah-olah macam memang diminta ataupun meminta-minta supaya parti keadilan pecat beliau. Yang mana Parti tak pecat dia parti setakat ni tak ada apa-apa tindakan lah. Walaupun Fahmi Fazil ketika itu adalah bagi sedikit warning dan sebagainya. Tak ada apa tapi dia tak peduli pun. Dan yalah, memang dia sengaja nak tunjukkan dia betul. Itu sifat beliau lah. Saya pun melihat benda dari perspektif yang hampir sama. Kenyataan ataupun titah Yang di-Pertuan Agong dalam parlimen baru-baru ni. Perspektif apa? Kalau kita lihat perspektif technicality macam tadilah perlembagaannya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif nak menghentikan perkara-perkara yang mengundang impak yang tak baik, impak negatif. Contoh, impak kepada kita punya FDI, impak kepada kita punya kedudukan ekonomi negara kita. Itu secara umumnya.
Okay, kalau tak saat lagi duk kira tukar kerajaan ni, Ya. kita tukar kerajaan ni pening habis. Ya. Ya. Beli membeli. Nah, Trading Moses. Dia jadi dia kalau kita tengok balik kan, kalau siapa tengok ada peluang tak tengok tu, tengok lagi. Habis siapa yang belum tengok ucapan yang Tuan Agong tu. Kalau kita tengok dari segi by constitution, by technical tu memang betul lah. Sepatutnya ucapan tu tak sebegitulah, by technical. Tapi saya rasa apa yang Tuan Agong cuba buat ialah he's trying to confirm the stability of the government. Dia vouch for the government and dia bagi, bukan warning lah, dia menyatakan pendirian dia berkenaan dengan mana-mana gerakan untuk menukar kerajaan dalam konteks yang tidak sesuai, yang bukan mengikut perlembagaan, yang macam seolah-olah cuba menjatuhkan kerajaan, macam Bro Azli cakap tadi lah. Dia tak nak terlibat dalam benda ni. So it's restoring confidence, which is good. And itu yang rakyat kita nak dengar. Walaupun nampak macam, yelah Hassan Karim dia cakap lah, by technical is not supposed to be like that. Memang kita patut, ya Tuan Agong ada peranan dia, tak patut masuk campur tentang, ya betul, fine. Tapi that's not what we want to hear. Kan? Kita rakyat nak dengar. Kita nak, okay, kita confident, Agong pun steady, kerajaan pun steady, dah now kita boleh move forward lah. Itu keadaannya lah. Tapi saya quite keen to see because bila Agong datang daripada Johor ni, dia ada lain dia tau. Dia tengok dia senyum lain macam tu. Maksudnya memang akan lain macamnya. Dia tak sama macam Agong-Agong yang sebelum ni. Jadi it's going to be a very interesting 5 years journey. Saya rasa there will be more to come from yang Tuan Agong, which it will not disappoint us. Orang kata apa? The real king. Ayat-ayat orang lah. Blue is the new yellow. Macam cerita dalam Netflix. Blue is the new yellow. Okay, saya rasa itu je untuk episod ke-24. Kita nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Bro Azlin. Ini first kita nak ajak guest. Mungkin kita pun masih lagi nak fine tune macam mana nak adjust kita punya positioning buat podcast dengan guest ni. Kita insyaAllah kita akan jemput lagi guest-guest yang kita rasa sesuai untuk kita jemput. Dan sekali lagi terima kasih kepada Azlin kerana sudi datang. Terima kasih banyak lah kalau kita sakat banyak tu. Sakat tu. Tapi sebab lah. Memang mantap lah. Sebab podcast pun relax bro. Nampak dia pun relax. So dia okey lah. Jadi relax bro clan. Relax bro clan. So jangan lupa untuk follow kami di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify dan juga Facebook. Follow, like, share dan komen dalam media sosial kami. Semoga kita sentiasa mendapat sokongan penonton dan pendengar. Terima kasih sekali lagi daripada kami di Relax Bro pada Bro Azlin, daripada saya Wan Agil dan Dr. Fatul Bari. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan topik-topik yang lebih panas dan hangat yang akan dibincangkan dalam podcast Relax Bro, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Relax bro.